Sudah dulu, Dek? Sudah dulu. Apa-apa? Cepat. Ya Rasulullah, Salamun alaik Ya Rafi'a syabli wad-daraji Anfatan yaji Ratal alamin Ya muhailal judi wal karami Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'a syabli wad-daraji Ajfatan yaji Ratal alamin Mana Muhammad? Ya Ilal judi wal karami Lagu lain Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma anta laha wa lau azuman farrijha bifadli Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sahabat-sahabat hamba dunia dan akhirat yang berada dalam Facebook page Irwan Zahuri. Jadi pada pagi ni kami semua dalam perjalanan ke BMW. Kami BMW Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha dalam perjalanan ke Port Dickson untuk program jam 11 pagi nanti di rumah Tuan Aizan, owner King Chakot Yau. Alhamdulillah Allah Ta'ala karuniakan beliau rezeki rumah yang baru. Dan insyaAllah kita nak buat majlis buka rumah, nak baca suratul Baqarah, nak baca maulid Nabi SAW, bertawassul, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan rumah itu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghasilkan kebaikan yang begitu banyak. Jadi dalam perjalanan ini tuan-tuan, insyaAllah saya akan bersama dengan tuan-tuan pada pagi ini. Seperti biasa hashtag Satabar Rohani yang sebentar nanti bergoyang. Baik. Yang sebentar nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan 3 mentaliti yang perlu ada bagi orang yang nak khusyuk dalam solat. Dah bersedia? Kita akan belajar hari ini sekejap 3 mentaliti yang perlu ada dalam fikiran tuan-tuan, dalam otak kita untuk kita mencapai khusyuk dalamnya sembahyang. Jadi sebelum daripada itu, ayuh kita dengarkan dahulu qasidah burdah daripada adik Muhammad Maulid Noha. Fala tafaddal mashkura. Khair. Lagu apa? Maulaya semua sekali. salli wa sallim Dan iman abada. Ini Muhammad Aiman. abada Masih lagi single. Ala habib bika khairil khalqi kullihimi amin tazam nuri diralid bisi salamin salamin mazajtadam anjara min mudatim bidamin bidamin maulaya salli wa sallim dan iman abadan abadan ala habib bika khairil khalqi kullihimi Rabbana salli wa sallim ala nabina al-muallim Rabbana salli wa sallim ala nabina al-muallim Muhammadin wal mulazim
محمد والملازم بسلب منهج الضميم يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق رسول وصاحب الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق رسول والصاحب الكرام سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله. Ayo semua sekali. Allah ku rindu nabiku kasihku rindu inginku bertemu denganmu Allah ya Allah Ya Allah ya Allah Allah Betul, Ana di Maniwa dulu. ya Allah Ya Allah ya Allah. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha wa law azzu man farrijha bi fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Betul. Ya akhi Ustaz Firdaus Fazim. Dah ana pernah di Baniwa dahulu dengan Ustaz Khuzbuddin Aibak As-Suri. Dah. Apa khabar Firdaus? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Taala sekalian, seperti biasa, yang pertama sekali alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Taala masih lagi mengaruniakan kepada kita kesihatan, nikmat mendengar, nikmat boleh melihat, nikmat boleh merasa, nikmat boleh berbicara. Dan dengan nikmat itu alhamdulillah Allah Taala takdirkan kita pula bertemu dalam hashtag Santabar Rohani. Yang mudah-mudahan pada pagi ini tuan-tuan, kita dapat bersama-sama membetulkan mentaliti kita. Kita dapat bersama-sama memperbaiki fikiran kita. Kita dapat bersama-sama membersihkan akalnya kita, supaya apa? Kerana mentaliti ni tuan-tuan, peringkat awalan bagaimana kita nak bermula dalam perjalanan khusyuknya sembahyang. Jadi seperti biasa, tolong update dahulu kesihatan tuan-tuan pada pagi ini. Yang mudah-mudahan dengan update daripada tuan-tuan itu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Al-Faqir Irwan Zahuri alhamdulillah masih lagi sihat sebelum ajal dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan pula apa khabar pada hari Ahad ini? Hari raya hari ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Jalan sunyi, lengang terang-tantang. Dan kami sekarang on the way ke Port Dickson untuk ada majlis maulid sebentar nanti jam 11 pagi. Jadi apa khabar tuan-tuan pada pagi ni? Hajar Maskana apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dah. Ustaz Firdaus Fazil apa khabar? Mudah-mudahan kami sentiasa mendoakan semua sahabat-sahabat kami bekas-bekas Ma'hadul Ali Lidarasatil Islamiyah wal Arabiyah Madiwa, semuanya diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Nurul Hidayah pun sihat. Baik. Jadi bila mana kalian semua sihat, seperti biasa tuan-tuan, terima kasih Hajah Rafiah. Itu jawapan yang kita nak. Alhamdulillah sihat selagi mana ajal belum menjemput. Mudah-mudahan kita ingat kepada kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasa, jalankan dakwah. InsyaAllah pada hari ini saya akan bersama tuan-tuan lebih sikit daripada biasa. Teruskan jalankan dakwah, like dan share, dan tag nama orang yang anda sayang. Kerana itu dakwah yang tersembunyi yang perlu kita lakukan dalam nak memastikan kehidupan kita senantiasa
ditambahkan kebaikan dengan hasil kita berkongsi kepada orang lain. Jadi adakah anda telah bersedia pada pagi ini untuk mendengar 3 mentaliti yang perlu ada bagi kalian yang ingin mencapai khusyuknya sembahyang. Kalau dah, jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Sebab hamba tak nampak dah love penerbangan ni. Sebab ingat, itu dakwah yang tuan-tuan perlu lakukan. Sebagaimana hamba istiqamah bersama dengan tuan-tuan, bila mana kita jalankan dakwah, satu mentaliti yang perlu kita ada, jangan buat kerja Tuhan. Bila jalankan dakwah, like, share, tag nama orang yang anda sayang. Ustaz, saya ni lama dah, berbulan-bulan tag nama dia tu, tak pernah pun dia masuk live. Contoh. Ingat, bila jalankan dakwah, antara mentaliti yang perlu tuan-tuan ada, jangan buat kerja Tuhan. Kita buat kerja kita sebagai hamba, jalankan dakwah, jalankan kebaikan, berkongsikan maklumat dan sebagainya. Waktu yang sama, mereka dengar ke tak dengar, itu urusan Allah Ta'ala. Mereka masuk live ke tak masuk live, itu urusan Allah Ta'ala. Mereka bersama dengan kita ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan baginda Nabi Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW, dia nak pak saudara dia bertaubat, dia nak pak saudara dia mengucap. Walaupun ada nukilan para ulama yang tu khilaf, cuma kita ambil kebiasaan antara sejarah yang tuan-tuan biasa dengar, bapa saudara Nabi meninggal dalam keadaan tak sempat mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi the moral of the story yang tuan-tuan boleh ambil, baginda Nabi pun nak kebaikan, tetapi hidayah merupakan urusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya mudah, terus jalankan dakwah, like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Dan mentaliti yang perlu ada dalam minda kita, tuan-tuan, setelah tuan-tuan buat dakwah, jangan buat kerja Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan. Jelas ke jelas? Baik. Jadi kembali kepada tajuk live kita pada pagi dalam hashtag Santapan Rohani. Apakah 3 mentaliti yang perlu ada bagi anda yang hendak mencapai khusyuk dalam dia sembahyang? Tulis kejap tajuk kita, tulis kejap. Sebab kalau tuan-tuan tak faham tajuk, tuan-tuan takkan faham perbahasan. Sebab tu tajuk buku penting. Alhamdulillah, kadang-kadang dengan tajuk buku ni kita dah faham dah apa dasar ataupun apakah penceritaan yang hendak dibawa. Jadi tuan-tuan tulis dahulu di ruangan komen 3 mentaliti yang perlu aku ada untuk mencapai khusyuknya sembahyang. Tulis kejap. 3 mentaliti yang perlu aku ada untuk mencapai khusyuknya solat. Tulis di ruangan komen. Kalau tuan-tuan dah tulis, baru saya sambung. Sebab saya nak pastikan apa yang saya cakap sampai kepada tuan-tuan, dan apa yang saya cakap Allah Ta'ala beri faham kepada tuan-tuan sebagaimana yang Allah Ta'ala mengkehendaki kepahaman itu sampai. Jadi yang pertama, tulis di ruangan komen 3 mentaliti yang perlu aku ada. Tulis aku. 3 mentaliti yang perlu saya ada untuk mencapai khusyuknya sembahyang. Terima kasih kepada Hajah Rohaya. 3 mentaliti. Kalau boleh tukar Hajah Rohaya, tukar. 3 mentaliti yang perlu saya ada. Kita nak fokus terus kepada diri. Kita tak nak jadikan dia sekadar satu ayat perkataan ataupun ayat penyata, tapi kita nak fokus kepada tindakan. Bermakna daripada ayat tu kita dah boleh buat tindakan dah. Terima kasih pada Hajah Rozimah. Tu ayat yang kita nak. 3 mentaliti yang perlu aku ada untuk mendapat khusyuknya solat. Terima kasih kepada Hajah Mahani. Baik. Apakah mentaliti yang pertama yang perlu kita bersama-sama ada untuk mencapai khusyuknya sembahyang? Baik, tulis di ruangan komen poin yang pertama. Yang pertama sekali, mentaliti yang pertama. Dah sedia belum ni? Mentaliti yang pertama yang perlu ada pada otak kita untuk mencapai khusyuknya sembahyang ialah apa? Macam mana ayat nak bagi? Poin tu dah ada, tapi saya nak bagi ayat sesuai untuk tuan-tuan terus faham. Baik, tulis poin yang pertama.
Mentaliti yang pertama yang perlu ada bagi orang yang nak mencapai khusyuknya sembahyang, nak tulis ayat macam mana dah? Baik. Ayat paling mudah begini. Dah. Aku pasti mencapai di atas apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepadaku. Dia datang daripada sebuah hadis Nabi SAW, dalam sebuah hadis Qudsi yang berbunyi, aku ni di atas, aku ni Allah ni Tuhan sebut, aku ni di atas apa yang hamba ku sangka kepadaku. Aku ni Allah Ta'ala sebut di atas apa yang hamba ku sangka kepadaku. Kalau kita sangka kepada Allah, jadi poin yang pertama tu paling mudah totally begini dah. Mentaliti yang pertama yang perlu ada kepada orang yang nak khusyuk dalam sembahyang, iaitu berbaik sangka kepada Allah. Itu mentaliti yang pertama. Berbaik sangka macam mana? Berbaik sangka Allah Ta'ala boleh mencampakkan kepada, mengaruniakan kepadaku, Allah Ta'ala boleh memberikan kepadaku khusyuknya sembahyang. Itu mentaliti yang pertama. Tulis di ruangan komen ayat yang mudah, baik sangka kepada Allah. Baik sangka sebagaimana sabda Nabi SAW, inna husnal zanni billahi minal ibadah, bahawa baik sangka kepada Allah Ta'ala itu salah satu daripada ibadah. Kita baik sangka lu, ya Allah, Kaulah Tuhan yang menyimpan rahsia khusyuknya sembahyang. Dan aku yakin Kau berkehendak dan Kau berhajat bahawa ilmu tu sampai kepada aku, bahawa ilmu tu dipinjamkan kepada aku, bahawa ilmu khusyuk solat tu dikaruniakan kepada aku. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita ni Allah tu di atas apa yang kita sangka kepadanya. Sebagai contoh begini, antara mentaliti yang saya sering ajar kepada pelajar-pelajar Madrasah Riyadhud Du'afa wal Masakin, ni pelajar-pelajar semua ni, antara mentaliti tuan-tuan yang saya bimbing mereka, bila nak bercakap, hidup ni biar bertuhan. Hidup ni biar bertuhan. Jangan cakap seolah-olah Allah Ta'ala tu tak ada. Sebagai contoh, tiap-tiap pagi saya ajak tuan-tuan like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Supaya apa? Supaya hidup kita ni akan menjadi indah bila mana kita bersama orang-orang yang faham kepada ilmu. Contoh, tuan-tuan suka adik-beradik tuan-tuan faham kepada ilmu. Tuan-tuan suka saudara mara tuan-tuan faham kepada ilmu. Bila mana kita balik kampung, kadang-kadang bersembang dengan orang jahil ni letih, bersembang dengan ahli dunia ni letih. Maka apa dakwah yang tuan-tuan buat? Tiap-tiap pagi bila mana masuk je live, tuan-tuan akan tag nama mereka dengan niat, ya Allah, sebagaimana Kau dah pilih aku dapat faham kepada ilmu, Kau pilihlah juga adik-beradik aku ni, sepupu sepapat aku ni, saudara mara aku ni faham kepada ilmu. Baik, dalam waktu tuan-tuan tag nama mereka, kadang-kadang hati tuan-tuan tertanya-tanya, Ustaz, boleh ke Ustaz? Ni mentaliti hidup manusia ni. Boleh ke Ustaz saya nak bagi adik-beradik saya semua faham kepada ilmu? Boleh ke Ustaz saya bagi adik-beradik saya semua jadi alim Ustaz? Sekurang-kurangnya bukanlah alim jadi ulama, sekurang-kurangnya alim di atas diri sendiri pun tak apa dah. Boleh ke Ustaz yang seorang tu hidupnya malas mengaji, yang seorang tu hidup semayang pun tidak? Contoh. Jadi mentaliti tuan-tuan menyangkakan bila mana kehidupan mereka terus hanyut, sampai kematilah mereka akan hanyut. Jangan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hidup kita biar bertuhan. Jadi sejauh mana kita baik sangka kepada Allah, maka sebanyak itulah Allah Ta'ala memberi kepada kita apa yang kita sangka kepada Dia. Contoh, apa yang susahnya khusyuk solat ni, susah nak capai, maka jawapannya apa? Jawapannya susah. Dah ada mentaliti khusyuk, hidup kita tak bertuhan. Kita lupa khusyuk itu satu ilmu yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita terlupa Allah Ta'ala boleh bagi kepada sesiapa yang dikehendaki. Ingat tuan-tuan, khusyuk ni bukan semata-mata bagi ustaz-ustazah, alim ulama' sahaja salah. Tanggapan tu salah. Ya, diakui ada ustaz-ustazah yang masih lagi tak khusyuk solat, diakui. Sebab rahsia khusyuk itu bukan semata-mata dikaruniakan kepada ulama', ustaz-ustazah, bahkan kepada sesiapa yang Tuhan kehendaki.
bahkan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab tu poin yang pertama, antara mentaliti yang perlu ada dalam kepala otak kita ni, bagi anda yang betul-betul nak mencapai khusyuknya sembahyang, iaitu kita yakin, kita harap dan kita berbaik sangka Allah Ta'ala boleh karuniakan kepada kita. Itu mentaliti yang pertama. Supaya apa? Kalau mentaliti yang mula-mula sekali tak ada dalam kepala otak kita ni, tuan-tuan, boleh ke aku khusyuk solat? Habislah. Daripada awalan tuan-tuan dah ada mentaliti, boleh ke aku khusyuk solat? Habis. Maka Allah Ta'ala ni di atas apa kita sangka kepada dia. Kalau kita sangka Allah Ta'ala tak bagi, maka tak bagilah. Kalau kita sangka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, susah sangat Allah Ta'ala nak beri pinjam kepada kita, maka itulah jawapan yang kita dapat. Jadi sebab itulah pentingnya mentaliti dalam nak memperjalankan kehidupannya kita, apatah lagi dalam nak mencapai kepada khusyuknya sembahyang. Jelas ke jelas? Baik, jadi itu poin yang pertama, yang mudah-mudahan bersama-sama kita dapat bersihkan dahulu, bersihkan minda kita, bersihkan akal kita. Sebagaimana tuan-tuan cuba nak menyebarkan dakwah pada kehidupan keluarga, pada kehidupan adik-beradik, pada kehidupan anak pinak, pada kehidupan saudara mara, tuan-tuan cuba. Namun ingat, urusan selebihnya merupakan urusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya Allah, aku baik sangka kepadamu ya Allah, kalau kau nak karuniakan adik-beradik aku alim, insya-Allah semua boleh jadi alim. Baik sangka kepada Allah. Jangan putus rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Baik, itu yang pertama. Baik. Mentaliti yang kedua. Adakah anda bersedia nak mendengar mentaliti yang kedua? Ke nak dengar qasidah dulu? Sebab kami on the way ke Podingson ni. Nak dengar qasidah, bagi tahu nak dengar qasidah. Hamba suka sangat nak berkongsi poin yang kedua. Agar bila peringkat awal ni mentaliti dah betul, daripada awal mentaliti tak betul, tuan-tuan, ya Allah Ta'ala boleh bagi ke? Habis. Apa yang kau sangka kepada Allah, maka itulah apa yang kau dapat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, itu yang pertama. Semua tidur ke? Tidur. Muhammad tidur. Wa sallallahu. Baik. Jadi bila anak-anak tidur, tuan-tuan, kita sambunglah poin yang kedua. Poin yang kedua, antara 3 mentaliti yang perlu ada bagi anda yang nak mencapai kepada perjalanan khusyuknya sembahyang. Kerana Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya. Allah Ta'ala sebut sungguh berjaya lah orang-orang yang beriman. Apa tanda orang yang berjaya? Iaitu yang khusyuk dalamnya sembahyang. Baik. Jadi poin yang kedua, mentaliti dahulu. Ingat, bila sebut mentaliti bukan perjalanan, dia peringkat asas yang perlu ada pada otak kita, pada minda kita, pada pemikiran kita, supaya bila mentaliti ni ada, tuan-tuan, mudah kita nak jalankan tindakan. Kalau daripada awalan, sabar Hajar Nur Hayati, saya tengah senang on the way ke Podingson. Kalau terputus-putus tu, harap bersabar. Baik. Jadi poin yang kedua, tulis di ruangan komen macam mana tuan-tuan nak pastikan mentaliti yang kedua yang perlu aku capai untuk khusyuk dalamnya sembahyang. Tulis yang kedua, iaitu khusyuk itu mudah. Tulis. Dah. Budak-budak tu penat apa semalam tidur. Dah. Semalam tak mengaji. Hari ni on the way ke Podingson ada program. Nizam tengok mesej Azhar. Dia dekat mana? Baik, mentaliti yang kedua. Tulis poin yang kedua yang perlu ada pada minda kita. Apa dia? Iaitu khusyuk solat itu mudah. Tulis. Tuan-tuan kena yakin, khusyuk solat itu mudah. Yang jadi mudah tu macam mana? Yang jadi mudah tu, yang pertama sekali, bila mana kita ada ilmu. Setiap benda, tuan-tuan, pengalaman hamba sendiri buat program dan sebagainya, dan kita ajar mereka bagaimana teknik praktikal kepahaman untuk khusyuk. Alhamdulillah,
Ya, setelah mereka faham tuan-tuan, Allahu Akbar, mereka dapat merasakan bukan saja khusyuk itu mudah, walau perjalanannya jauh, tapi mereka usaha. Mereka tahu teknikal, praktikal macam mana untuk mencapai kepada khusyuk. Dan waktu yang sama, yang dimudahkan itu bukan saja solat, bahkan kehidupannya jadi mudah, keyakinannya jadi mudah, baik sangkanya kepada Allah menjadi mudah, firasatnya kepada Allah menjadi mudah. Banyak perkara-perkara yang dipermudahkan. Sebagai contoh, InsyaAllah 2 hari bulan ni, saya akan buat satu sesi live bersama dengan tuan-tuan. Saya nak berkongsi satu perkongsian yang hebat daripada salah seorang peserta kami. InsyaAllah kalau kami nak buat lebih pun, InsyaAllah kami akan buat live pada malam tu. Kita akan buat lebih. Tuan-tuan dengar sendiri macam mana perasaan mereka, perjalanan mereka, keadaan mereka bila mana mereka sendiri dah belajar bagaimana ilmu yang boleh membawaki kepada khusyuknya sembahyang. Jadi bila mana kita ada result, kita ada keputusan yang alhamdulillah peserta-peserta yang kita dah bimbing, dan bila mana mereka ada ilmu, maka mentaliti mereka telah berubah. Betul Ustaz, mudah solat ni, mudah khusyuk ni, mudah. Dia kena faham dulu mudah. Tindakan tu cerita lain. Bukan saya kata praktikalnya mudah. Saya sebut masalah mentaliti, kefahaman kita dulu. Tindakannya lain, kerjanya lain, urusannya lain. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada 2 hari bulan nanti, sebab kami ada program sebulan sekali di Madrasah Aryan, kita himpun peserta-peserta interaktif cinta solat. Mereka datang untuk berzikir dan sebagainya. Minta maaf Cik Taqim, kami tengah on the way ni, sabar-sabar je lah. Maka seorang muslimah ni, saya rahsiakan nama dia. InsyaAllah nanti 2 hari bulan tuan-tuan akan berkenalan dengan beliau. Dia kata apa? Waktu beberapa hari, tuan-tuan, lebih kurang seminggu melepasi daripada program interaktif cinta solat, suara je dengar, gambar tak nampak. Allahu Akbar. Dia kata apa? Ustaz, saya cari ilmu ni hampir 20 tahun. Nak cerita bab mudah ni, mentaliti mudah. Saya cari ilmu ni Ustaz hampir 20 tahun. Tapi alhamdulillah Ustaz boleh huraikan dalam masa 3 hari sahaja, dan saya nampak benda tu mudah. Saya ulang balik ayat dia. Ini bukan ayat rekaan daripada hamba tuan-tuan. Ayat yang datang daripada mulut beliau sendiri. Ayat yang datang daripada lidah beliau sendiri. Dia kata apa? Ustaz, saya cari ilmu ni hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun saya cari ilmu ni. Dan alhamdulillah, bila saya masuk program interaktif cinta solat selama 3 hari, Allah, benda tu terang, jelas, lagi nyata. Dah selesai masalah saya selama 20 tahun. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nak cerita berhakikat, itu rahmat daripada Allah, anugerah daripada Allah, kehendak daripada Allah, pertolongan daripada Allah, pemberian daripada Allah. Tapi tuan-tuan, hakikat takkan sempurna melainkan dengan syariat. Jangan duk bobel-bobel cerita masalah hakikat. Mana syariatnya, mana usahanya, mana asbabnya, mana ikhtiarnya, mana tindakannya, mana gerak kerjanya, mana keperluan yang perlu kita lakukan. Jadi ini gambaran saya nak bagi faham. Mentaliti ni, bila kita dah ada ilmu, dia akan jadi mudah. Sebab tu proses mudah ni berlaku 2. Kadang-kadang tuan-tuan kena baik sangka dahulu. Khusyuk tu mudah. Khusyuk tu mudah. Khusyuk tu mudah. Itu teknik yang pertama. Atau teknik yang kedua, belajar dulu baru faham. Belajar dulu baru faham. Sebab tu saya ulang balik. 2 hari bulan nanti kita akan bersama-sama satu setting live khas. Saya nak bawa peserta-peserta kami yang pernah menghadiri program NBS, program ICS. Tuan-tuan dengar sendiri daripada lidah mereka, daripada hati mereka, daripada perasaan mereka, daripada perjalanan hidup mereka, apa yang mereka dapat rasa setelah mereka mempelajari ilmu-ilmu khusyuknya sembahyang. Cuma pada hari ini, yang saya boleh bagi faham dengan jalan yang ringkas dahulu dan padat, mentaliti kita perlu ada. Khusyuk tu mudah. Faham dulu mudah.
jangan tuan kata payah. Dah, kerana kata penjaga, what you focus will expand. Betul tak betul dah? Apa yang kalian fokus akan berkembang. Kalau kita fokus benda tu susah. Kalau kita fokus khusyuk tu mudah. Jadi mentaliti yang kedua yang perlu ada bagi anda yang nak khusyuk dalam sembahyang ni, dah, solat tu mudah, khusyuk tu mudah. Solat tu mudah, khusyuk tu mudah. Apa jua akan jadi mudah, dah, kalau kita ada ilmu. Jelas ke jelas? Kalau anda jelas, tolong type jelas. Sebab saya tak nampak dah lah berterbangan. Ke tuan-tuan sambil dengar dan tidur ni, Allahumma salli ala Muhammad, dah. Yang tengah baring di rumah, saya doakan agar tuan-tuan terus sihat. Yang sedang memandu, dah, saya doakan agar pemanduan tuan-tuan diberkati dan rahmati oleh Allah, dah. Yang sedang mendengar live pada pagi ini, dah, berikan fokus. Kerana tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, benda yang saya bincangkan pada pagi ini perkara yang begitu penting. Kerana mentaliti ini peringkat awalan sebelum kita nak berjalan kepada step-step ataupun proses-proses yang seterusnya. Alhamdulillah, ramai yang kata jelas. Terima kasih. Dah, Hajah Maskana, Hajah Rogaya, Raja Azian, Hajah Halimah, Normala ahlan wa sahlan daripada Singapura. Dah, tengok Normala daripada awal nanti sebab banyak poin-poin yang kami dah bincangkan. Dah, terima kasih. Baik, kita dengar pula poin yang ketiga pada pagi ini. Poin yang ketiga, mentaliti yang perlu ada bagi anda yang nak mencapai khusyuknya sembahyang. Yang pertama, saya ulang balik, baik sangka kepada Allah. Kita yakin Allah Ta'ala boleh bagi. Yakin Allah boleh bagi. Kenapa kita yakin? Itu anugerah Allah. Tuhan bagi, tak pilih. Dah, satu. Yang kedua, mentaliti yang perlu ada, khusyuk tu mudah. Fikir dulu mudah. Kemudian fikir balik cara nak cari jalan. Dah, dua. Dan mentaliti yang ketiga yang perlu ada pada fikiran kita bagi untuk mencapai kepada khusyuknya sembahyang. Dah, bila mana kita dah faham Allah Ta'ala boleh bagi kepada aku, insya-Allah Allah boleh bagi. Sebab Allah Ta'ala tu di atas apa yang aku sangka kepada dia. Dan aku yakin bahawa khusyuk tu mudah. Maka mentaliti yang ketiga yang perlu ada pada otak kita, bagaimana nak menjadikan benda tu kita capai dan benda tu menjadi mudah. Poin yang ketiga, apakah ilmu yang perlu aku belajar? Tu kita kena fikir. Mentaliti yang ketiga. Dah. Waalaikumsalam Muhammad Ar-Rashid. Dah. Ni belajar khidmat memandu. Dah. Saya tak mandu hari ni. Baik. Jadi mentaliti yang ketiga, tuan-tuan, tanya dulu otak kita. Bila mana kita yakin Allah Ta'ala boleh bagi kepada aku. Yang kedua, bila mana kita tahu solat tu mudah, khusyuk tu mudah. Mentaliti yang ketiga, apa ilmu yang perlu aku cari? Tulis. Fikir dulu, apa ilmu yang perlu aku cari? Sebab nak mencapai khusyuk sembahyang ni, apa ilmu-ilmu yang penting? Ni mentaliti yang perlu kita ada, supaya kita sentiasa berfikir. Dah, berfikir sejenak, apa ilmu yang perlu aku cari ni? Apa ilmu yang didahulukan? Apa ilmu yang boleh dikemudiankan? Apa ilmu yang perlu aku cepatkan? Apa ilmu yang perlu aku lambatkan? Jadi poin yang ketiga, betul. Terima kasih Encik Taqib. Apa ilmu yang perlu aku cari? Apa ilmu dia? Supaya tuan-tuan boleh muhasabah sekejap, boleh berfikir sekejap, supaya kita flashback balik kehidupan yang kita. Selama ni Alhamdulillah aku dah pernah belajar solat, dah pernah belajar dengan guru tu, dengan ustaz tu, Alhamdulillah. Tapi adakah ilmu yang aku belajar sebelum daripada ini telah dikaruniakan kepadaku khusyuknya sembahyang? Baik, kalau masih lagi jawapannya belum, maka baik sangka sekejap. Ilmu yang aku belajar selama ni bukan salah, tidak. Cuma ilmu tu tidak membawa aku kepada khusyuknya sembahyang. Maka mentaliti kita mula berubah. Mesti ada lagi ilmu-ilmu yang baharu, ilmu yang lain, ilmu yang aku belum belajar, ilmu yang aku tak tahu, yang boleh membawaki kepada khusyuknya sembahyang. Jadi bila mana kita mula berfikir,
Kita ada satu mentaliti, apa lagi ilmu yang aku nak belajar, apa lagi ilmu yang aku nak belajar. Kerana tuan-tuan, bila mana kita berhenti belajar, automatik kehidupan kita akan terhenti, tindakan kita akan terhenti. Kerana setiap perubahan manusia itu berlaku dengan ilmu. Maka begitu juga bila mana anda dah mula fikir dah, alah setakat belajar semayang, kat sekolah dah belajar, Allahu Akbar, kat surau masjid dah belajar. Saya tak kata tuan-tuan tak belajar, cuma saya nak tanya, dengan ilmu yang telah ada sebelum daripada ini, adakah telah mencapai kepada khusyuknya sembahyang? Jadi kalau tak pernah mencapai, bermakna bukan kata ilmu tu salah, mesti ada lagi ilmu yang lain yang tuan-tuan belum belajar, yang boleh jadi ilmu-ilmu yang baharu ni tuan-tuan akan membawa kepada tuan-tuan, menarik kepada khusyuknya sembahyang. Inilah antara poin-poin yang hamba nak bagi faham, agar mentaliti kita mula kita sediakan dengan kefahaman yang tepat. Apa lagi ilmu, apa lagi ilmu. Maka bila mana mentaliti kita mula dah berfikir, apa lagi ilmu yang perlu aku cari, apa lagi ilmu yang perlu aku cari, maka automatik tubuh badan tuan-tuan akan berubah mengikut apa yang kita fikirkan. Cari guru, cari ulama, cari surau masjid, dan mana lagi ilmu-ilmu yang aku boleh jadi tak pernah dengar, masuk kiri nanti, ilmu-ilmu yang aku tak pernah belajar, yang membawaki kepada satu perjalanan yang berbeza. Sebagai contoh paling mudah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam program interaktif Cinta Solat dan program Nak Baki Solat, ni simple saja, simple. Saya bawa datang, saya bercakap atas dasar pengalaman. Tolong ambil pengalaman saya tuan-tuan untuk menjadi tatapan diri tuan-tuan. Sebab saya berhadapan dengan perkara begini, dan bila mana saya sendiri berhadapan dengan perkara begini, wabillah dan demi Allah, wajib saya ceritakan kepada tuan-tuan situasi fenomena yang berlaku. Kami buat program Nak Bagi Solat berapa kali dah. Daripada program Nak Bagi Solat, kami tarik pula peserta-peserta yang nak belajar lebih advance, yang nak belajar lebih mendalam dalam program interaktif Cinta Solat. Antara soalan yang saya tanya tuan-tuan, ilmu yang asas yang masih lagi ramai bukan kata tak faham, ada yang tak pernah mengaji, ada yang tak pernah tahu, bahkan ada yang baru dengar sekali. Contohnya masalah akidah. Abang tanya soalan simple je. Kalau sahabat-sahabat yang berada di sini dalam sesi live ni, nanti berhenti tepi supaya kita tunggu dua orang. Baik, sahabat-sahabat yang berada pada sesi live ni, kepada anda yang pernah menghadiri NBS, tolong sahkan apa yang saya sebut betul ke salah. Itu sahaja. Tolong sahkan apa yang saya sebut betul ke salah. Maksudnya boleh? Baik. Okey tuan-tuan. Okey, saya tengah berhenti sekejap, tunggu lagi satu kereta. Baik. Dengar dah? Antara soalan yang saya tanya dalam program Nak Baki Solat, simple saja. Berapa ramai yang tak tahu kepahaman Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah? Soalan yang saya tanya dalam program Nak Baki Solat simple sahaja. Benda ni akidah tuan-tuan. Berapa ramai yang tak pernah tahu ataupun tak pernah belajar berkenaan apa yang dimaksudkan dengan Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah. Belum cerita lagi masalah Mujassimah, masalah Musyabbibah, Musyabbihah, masalah Wahabiyah dan sebagainya. Yang tu pecahan-pecahan yang besar. Ni asas pokok yang utama ni tuan-tuan. Berapa ramai yang dalam program kami, dalam program kami ni yang pernah saya buat, Allahu Akbar, angkat tangan. Berapa ramai yang mengaku tak pernah dengar, ataupun tak pernah tahu, ataupun baru pertama kali. Allahu Akbar. Betul ke betul? Alhamdulillah, terima kasih pada Nur Razam Muhammad, bantu saya untuk sahkan apa yang saya cakap. Terima kasih kepada Hajah Maskana yang telah sahkan apa yang saya cakap. Yang lain lagi,
ada sahabat yang lain nak sahkan apa yang saya cakap. Dan dalam berapa program yang kami dah buat, saya tanya soalan, berapa ramai yang tak tahu. Dah tak boleh beza apa dia Jabariyah, apa dia Qadariyah, apa dia Ahli Sunnah, apa dia Mu'tazilah. Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Dah. Terima kasih pada Cik Hakimi. Ada mereka ni semua tuan-tuan antara yang pernah menghadiri program Nak Baki Solat, dan mereka sendiri merasai keadaan itu berlaku, pengakuan itu berlaku. Terima kasih pada Hajah Zianab dan yang telah membantu saya membenarkan apa yang saya cakap. Di sini poin yang saya nak sampaikan, bagaimana mungkin kita nak mencapai kepada khusyuknya sembahyang, dan bila mana mentaliti yang ketiga apa dia, kita tak tahu ilmu yang perlu kita cari. Dah? Kita tak tahu apa ilmu yang perlu kita cari. Terima kasih pada Raja Asia. Terima kasih pada Hajah Nur Hayati. Ini semua fans yang pernah menghadiri program NBS. Tuan-tuan tengok dah, satu demi satu dah, kebenaran yang mereka telah bantu saya, mereka sahkan sendiri. Gambaran saya nak bagi faham, inilah bila mana ilmu yang kita pun tak tahu, mana ilmu yang perlu aku cari, mana yang perlu aku belajar. Yang akhir sekali, bagaimana kita nak mencapai khusyuknya solat. Sebab tu poin yang ketiga, mentaliti yang ketiga yang perlu ada pada otak kita, bila mana tuan-tuan betul-betul berazam nak mencapai khusyuknya sembahyang, apa ilmu yang perlu aku cari? Ilmu yang mana dulu? Dah? Terima kasih pada Hajah Monazina. Betul kan Hajah Monazina? Jangan kata di NBS, di ICS sendiri pun hari tu hampir 80% mengaku tak pernah tahu apa dia Jabariyah, apa dia Qadariyah, apa dia Mu'tazilah. Yang dia tahu Mariah Carey. Mariah Carey dia tahu. Allahu Akbar. Dia kalau cerita bab kari tu pula lain. Jadi maknanya inilah situasi yang berlaku. Bagaimana mungkin nak mencapai khusyuknya sembahyang kalau ilmu asas pun kita tak kemas? Kita tak tahu apa ilmu-ilmu yang penting, ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu yang perlu kita dahulukan. Ni mentaliti bila tak ada ni, bila tak ada mentaliti ni, mengaji pun ikut dan, mengaji pun ikut dan, ikut nafsu. Ada kalau ada kuliah pergilah, tapi kita tak susun life kita, tak susun kehidupan kita. Apakah ilmu yang perlu aku cari dan pelajari? Jadi bila mana mentaliti ni tak ada, jadi kita tak tahu mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu dikemudiankan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alif awang, tak apa, tak tahu tak ada masalah. Yang penting kita kena tahu apa ilmu yang aku nak belajar. Bila mana tak tahu, dengar dah, siapa yang jawab tak tahu tu bermakna dia telah tahu. Dah. Siapa yang jawab tak tahu tu sebenarnya dia telah tahu. Dia tahu apa? Dia mula tahu apa ilmu yang perlu dia belajar. Bila dia dah kata tak tahu, hakikatnya dia dah tahu. Apa dia? Dia dah tahu apakah ilmu yang perlu dia belajar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi ringkasnya tuan-tuan, saya ulang balik. Kita recap balik apa yang kita belajar pada pagi ni sebelum kami tutup dengan qasidah. Dah standby. 3 mentality. Dah, terima kasih pada Hajah Mahani. Dah, banyak lagi ilmu. Kesimpulannya beginilah, nak cari ilmu tuan-tuan pun tak dapat nak simpulkan. Ilmu ni banyak. Sebab tu kenapa saya jemput datang program Nak Baki Solat. Kerana itu program asas yang macam mana saya nak bantu fahamkan apa ilmu-ilmu yang penting dahulu untuk mencapai kepada khusyuk sembahyang. Program kami akan berlangsung pada 3 November dah, di Masjid Al-Falah, USJ 9, tempat parking banyak. Dah, datang program tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab ingat 11 dan 12 ni merupakan program yang tahun yang terakhir kami buat dengan fees yang murah supaya saya boleh bantu tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tahun depan kita going to value. Apakah value yang tuan-tuan akan dapat. Jadi dan secara ringkas, kalau tuan-tuan tak tahu apa ilmu yang tuan-tuan nak cari, datang program. Saya bantu tuan-tuan memahamkan apa ilmu yang tuan-tuan perlu belajar. Jadi ringkasnya 3 mentality yang saya nak simpulkan dalam live kita pada pagi ni, sebab kami on the way ke Port Dickson. Yang pertama, mentality baik sangka kepada Allah. Allah boleh bagi, Allah boleh bagi kepada aku, Allah boleh karunia kepada aku. Dah.
selagi mana kita nak, selagi mana kita baik sangka kepada Allah, selagi mana kita harap Allah boleh bagi, insya-Allah Allah boleh bagi. Allah boleh bagi, tuan-tuan. Sebab itu hak Allah. Allah bagi. Khusyuk solat ni bukan kepada ulama semata-mata. Tak ada syarat pun. Tak ada syarat tuan-tuan kena jadi ulama. Tak ada syarat tuan-tuan kena jadi ustazah. Tak ada syarat tuan-tuan kena jadi tok guru. Tak ada syarat tuan-tuan kena alim untuk dapat khusyuknya sembahyang. Tak ada syarat. Allah Ta'ala akan karunia kepada siapa yang berkehendak syarat. Kita baik sangka kepada Allah. Allah boleh bagi. Mentaliti yang kedua, solat tu mudah, khusyuk tu mudah. Fikir dulu, mudah. Tindakan cerita lain. Kita kata mentaliti, InsyaAllah khusyuk solat tu mudah. Kerana apa yang kita fikir, itulah yang kita akan fokuskan. Apa yang kita akan fokus, benda tu akan berkembang. Kalau dah rasa susahlah ustaz khusyuk solat, susahlah. Itu yang anda dapat. 2. Dan akhir sekali yang ketiga, dah, apakah ilmu yang perlu aku cari? Itu mentaliti yang perlu anda ada. Apakah ilmu yang perlu aku cari? Bila mana tuan-tuan dah tahu apa ilmunya, mudah. Masalah sekarang ni, tuan-tuan tak tahu apa ilmu yang tuan-tuan perlu cari untuk mencapai khusyuknya sembahyang. Berakidah pun banyak antara kita dah keguguran. Dah gugur dah. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bincangkan membantu tuan-tuan memahamkan 3 mentaliti yang perlu ada untuk mencapai khusyuknya sembahyang. Jom. Jadi kita akhirkan dengan satu qasidah. Sila Uli Nuha. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من فضله عمنا من فضله عمنا يا عاشق المصطفى مصطفى وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء ada banyak قد فاز لما ارتقى دون الورى ربنا دون الورى ربنا يا عاشق المصطفى مصطفى وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu